Yang saya bagi tahu tadi tajuk kita untuk hari ini mungkin kita belajar teori saja dan ada beberapa video yang saya akan tunjukkan. Rasanya kalau guna Google Meet tak boleh dengar audio. Tak apa, awak tengok saja dia punya video. Untuk kita punya tajuk hari ini, olahraga asas. Sekejap saya paparkan saya punya slide. Cikgu, Ya. kita hari ni belajar pakai buku aktiviti ke? Tak. Saya bagi ada slide, ada pembentangan. So, yang ada buku teks boleh rujuk buku teks. So, nanti saya minta awak buat nota. Ringkas sahaja. Yang tak ada buku teks lagi, awak boleh guna buku teks digital. Kalau maksudnya dah ada buku depan awak, buku nota. So, awak boleh, masa saya paparkan dia punya PowerPoint, awak boleh terus tulis dia punya nota. Senang. Ataupun nanti saya akan berikan saya punya nota PowerPoint ni dalam grup supaya boleh jadi rujukan. Sebenarnya saya nak minta awak tulis nota berdasarkan buku teks, tapi buku teks tak dapat lagi kan? Tak. So tak dapat. Saya akan bagi nota yang saya pakai ni, PowerPoint. Lepas tu awak kena buat dalam bentuk peta minda. Tak apa, nanti saya tunjukkan dia punya slideshow. PowerPoint. Sekejap. Cikgu, pakai buku tulis tata bahasa ke? Ni PJ. Kenapa pula pakai tata bahasa Melayu kan? Guna buku PJ. Ke tersalah kelas ni? Buku PJ. Nak buat contoh anda kata tak mampu sangat beli untuk satu subjek satu, boleh combine tapi awak kena copy balik ataupun awak kena salin balik di buku yang baru nanti. So anda kata dah yang tu memang buku PJ, senang. Tak perlu campur-campur dengan buku lain. Tak kisahlah kalau ada logo sekolah ke ataupun tak ada. Itu tak kisah. Nota untuk pelajaran. Ya, buku nota untuk pelajaran PJ pakai buku pendek je. Ya. Ada lagi nak masuk ni. 51 orang. PJ dengan OK campur. Apa ni? PJ dengan Nur Zaizura. PJ dengan PK campur. Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan campur. Satu buku saja. Okey, saya teruskan sebab dah 8 minit, kita dah hampir 10 minit. Sebab saya punya presentation ni dia agak panjang, dia punya slide. So saya paparkan dia punya video dulu, tengok sama-sama. Sekejap. So kita tengok sama-sama dia punya video. Boleh nampak dia punya video? Sekejap. Nampak video ni? YouTube. Yang ni ialah acara 100 meter
lelaki Sukan C tahun 2019. So sama-sama kita saksikan. Rasanya dia ada bunyi audio. Kalau tak ada, just tengok dia punya video saja. Atlet negara kita Haikal Hanafi yang akan berada juga di sini pada lorong yang ke-5 di tengah-tengah di sebelah Pandit Chuang Chai dan juga diapit oleh Rutanapon Sowan. Jonathan Nepa sekadar 10.5 saat. Tapi misinya untuk layak ke final dah tercapai. Sekarang ini misi nak tengok apa yang dia boleh lakukan dalam acara 100 meter akhir ini. Haikal Hanafi dengan catatan di Sukma 10.43 saat pada tahun lalu. Akan diperkenalkan kepada kita seorang demi seorang atlet yang akan beraksi dalam acara 100 meter akhir ini. Acara yang telah memasyhurkan nama Khairul Hafiz Jantan. Kemudian menerusi sokong pen, dia mencatat 10.87 saat. Anferni Lopena 10.61 saat. Rutanapon dengan 10.34 saat. Sada Namsuwon dan juga Jirapong Menapra adalah dua finalis 2 tahun yang lalu. Haikal Hanafi dia mencatat 10.39 saat, not bad maksudnya. Beberapa saat saja di belakang Rutanapon. Pandit Chuang Chai dengan catatan kosong 10.5. Jonathan Nepa menduduki tempat yang kelima di final 2 tahun yang lalu 10.66 saat. Hello. Bisma Abina 10.72 untuk layak ke final. Tengok dulu video untuk 100 meter. Adik Rico Pradana yang mencatat 10.82 saat. So, Saya tengah ni lah online kelas. pasti 4, 5 dan 6. Rutanapon adalah catatan terpantas Cikgu sekat-sekat. yang dihasilkan Sekat-sekat. oleh atlet Thailand itu di kalangan peserta-peserta yang mengambil bahagian dalam acara 100 meter yang dibahagikan kepada 2 saringan yang juga dianggap sebagai 2 semifinal. Haikal di tengah-tengah 2 atlet dari Thailand. Sementara ketika ini untuk kita melihat Anferni juga dari Filipina. 2 Malaysia, 2 Thailand, 2 Indonesia juga. Permulaan yang cukup baik. Haikal di depan, cuba untuk melakukan pecutan. Sekarang ini dikejar Rutanapon. Haikal Hanafi akan memenang pingat emas untuk Malaysia. Mempertahankan kejuaraan yang dimiliki oleh Hafiz Jantan 10.36 saat. Catatan yang dapat dilakukan oleh Haikal Hanafi bermula dengan cukup cemerlang daripada mula lagi, meninggalkan Rutanapon dan juga Pandit. Siapa sangka, dan kita ada jagoh dan juga juara pecut yang baru. Boleh nampak tadi kan? Takut dia? Tak kan? Net awak dah tu RM1. So rasanya okey. So tak apa, yang tu ialah pengenalan bagi tajuk kita hari ni, acara 100 meter yang kita kategorikan sebagai acara pecut untuk olahraga. Tapi untuk makluman semua, untuk lelaki dan perempuan
Untuk kita punya peringkat daerah MSSD, ini untuk maklumat sebelum saya masuk slide. Untuk peringkat MSSD, siapa-siapa yang masuk olahraga dekat sini dia tahulah dia punya level MSSD dengan peringkat sekolah tu agak jauh beza. So anda kata awak dapat nombor 1 dalam sekolah, tak semestinya awak akan dapat nombor 1 juga di peringkat MSSD. Kalau ikutkan pengalaman saya terlepas, dia memang nombor 1 dalam sekolah, tapi dia bila kita hantar di peringkat MSSD olahraga, dia nombor 1 juga tapi daripada belakang. Itu masalah. Sebab persepsi minda kita dah hebat dalam sekolah, tapi dekat MSSD kita dah tewas awal dari segi mental. Kita rasa kita dah tak boleh nak lari. Siapa-siapa yang pernah masuk mana-mana pertandingan sekalipun, tak kisah olahraga ke, pantun ke, bercerita kan, so dia agak level, confident level tu dia agak berbeza. Anda kata yang sebenar dengan training tu berbeza. Sebab tu saya kena tekankan benda ni betul-betul supaya nanti ada yang mistake yang simple lah buat semasa pertandingan ataupun game, tak kisah mana-mana sukan sekalipun. Untuk hari ni kita fokus untuk olahraga asas, acara pecut. Untuk maklumat semua, untuk acara pecut untuk peringkat MSSD ada 2 sahaja. Yang untuk individu, yang pertama ialah 100 meter dan ada 3, 100 meter, 200 meter dan 400 meter. So ada 3 acara untuk peringkat MSSD untuk acara individu. Manakala untuk acara berpasukan ataupun berganti-ganti, dia ada 2 acara, 4 kali 100 dan 4 kali 400. Untuk makluman 400 meter pun Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh mute mic jap. Saya nak briefing. Okey, untuk acara 400 meter sebenarnya kita kategorikan sebagai acara pecut. Walaupun yang perempuan, biasanya kalau perempuan lari 400 meter satu pusingan padang, biasanya dia dah macam nak putus nafas lah. Dia punya kena asma kan. 400 meter, tapi sebenarnya 400 meter lah acara pecut, bukan acara long distance ataupun acara jarak jauh. Siapa-siapa yang pernah masuk olahraga dia tahu apakah acara pecut dan apakah acara jarak long distance ataupun jarak panjang ataupun jarak jauh. Okey, tu yang pertamalah dia punya kategori bagi acara pecut. So ada 3 acara individu dan 2 acara relay ataupun lari berganti-ganti. Dan untuk Form 1 kita fokus kepada acara lari pecut yang mana dia lebih melibatkan teknikal. Maksudnya macam mana nak ke garisan, kedudukan sedia, dan bila tembakan dibunyikan atau whistle dibunyikan ataupun horn dibunyikan sebagai isyarat pelepasan, yang tu macam mana kedudukan dia, kaki mana nak keluar. Sebab benda ni basic sebenarnya, walaupun awak tak terlibat dengan sukan ataupun tak terlibat dengan mana-mana wakil sekolah ke kan, tapi kita akan ada satu sukantara yang mana semua orang kena lari. Tapi takkanlah ke garisan pun awak tak tahu. Maksudnya kalau ke garisan, sebab dia ada kesalahan untuk fasa permulaan. Takut-takut nanti larian awak dibatalkan. Kalau dulu kalau peringkat MSSD dia ada kad kuning macam bola sepak, tapi sekarang dah tak ada. So anda kata awak buat mistake peringkat MSSD, MSSM, awak terus keluar saja. Itu rugilah. Walaupun awak lari macam Usain Bolt ke sebagainya kan, rugi.